Kita juga nak bercakap tentang bagaimana impak PKPB untuk membantu memulihkan ekonomi, khususnya kita melihat bagaimana dengan sedikit kelonggaran yang diberikan ataupun sedikit penumpuan untuk pembukaan sektor ekonomi yang diberikan oleh pihak kerajaan itu untuk membantu memulihkan semula ekonomi. Dan untuk itu kita terus saja bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam, untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang bagaimana impak PKPB ini dalam membantu memulihkan ekonomi. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam Is, baik Alhamdulillah. Okey, kalau kita nak mulakan berkenaan dengan langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memulihkan keadaan ekonomi ini. Pertama sekali mungkin sedikit ulasan daripada doktor sendiri. Adakah setiap langkah yang diambil ini bertepatan dan juga mungkin boleh membantu rakyat Malaysia untuk membuka kembali perniagaan mereka dan bantu memulihkan dalam jangka masa pendek daripada sudut kewangan mereka? Okey. Pertamanya memang keputusan untuk sebenarnya bila kita nak melaksanakan PKP pun dah susah dah, maksudnya nak buat keputusan tu. Dan sekarang ni bila kita nak buka balik kegiatan ekonomi pun menghadapi masalah yang sama jugalah. Maksudnya terdapat orang kata kegusaran di kalangan pihak awam. Walau bagaimanapun keputusan sedemikian terpaksa ataupun sepatutnya berasaskan kepada fakta. Dan fakta sekarang menunjukkan bahawa angka penularan wabak tu terkawal dan kita dapat lihat kes-kes baru telah menurun dengan agak banyaklah improvementnya tu. Jadi sudah tiba masanya pihak kerajaan untuk memikirkan strategi bagaimana untuk membuka kembali ekonomi ni, kerana dia punya keutamaan tu dah beralih sedikit ke arah ekonomi. Kerana ekonomi pun penting juga, kesihatan pun penting juga, tapi kita dapat lihat angka tu telah mula menunjukkan peningkatan. Jadi pembukaan ekonomi atau reopening of economy ini seharusnya membantu dalam membantu kehidupan rakyat Malaysia, kerana sebelum ini banyak kegiatan yang terencat, banyak bisnes-bisnes perniagaan terpaksa kalau boleh beroperasi pun dalam keadaan sangat-sangat minimum. Kita dapat lihat telah mula beroperasi semula dan ini seharusnya menterjemahkan pendapatan kepada para pekerja. Baik, Doktor, ini satu perkara yang perlu kita berikan perincahan mendalam, kerana di samping kita nak membendung wabak COVID-19, sektor ekonomi juga perlu terus dibuka untuk memastikan kelangsungan ekonomi, kerana dilaporkan lebih daripada 2 bilion ringgit kerugian ditanggung oleh pihak kerajaan saban hari. Jadi dalam hal untuk kita melihat pembukaan semula sektor ekonomi ini, sejauh mana Doktor melihat ini merupakan peluang yang terbaik mungkin untuk prospek-prospek ekonomi baharu juga boleh dicuba, dan juga untuk startup company juga ini merupakan satu ruang dan juga peluang juga bagi memastikan agar survivability atau kemampanan bisnes ataupun perniagaan itu boleh diteruskan walaupun kita masih berada dalam tempoh PKP. Okey, kita sedia maklum bahawa kerajaan telah pun kata tu mengambil langkah awal seperti mengenalkan pakej rangsangan ekonomi. Pihak Bank Negara juga telah menurunkan kadar federa dan sebagainya. Jadi ransangan-ransangan ini seharusnya dapat diterjemahkan apabila PKPB ini dilaksanakan, kerana ekonomi telah dibuka semula. Jadi bagi pihak peniaga pula, mereka perlu sedar sekarang ni kita sentiasa bercakap tentang norma-norma yang baru, dan ini merupakan sesuatu perkara yang betul lah, perkara yang benar. Maksud pihak peniaga kena fikir balik macam mana untuk mengadaptasikan norma-norma yang baru, terutamanya dari sudut ekonomi digital. Dan kita dapat lihat semasa PKP pun masih terdapat berlakunya perniagaan di atas talian yang banyak. Jadi perniagaan-perniagaan yang berbentuk tradisional ni pun saya rasa perlu beralih arah ke arah perniagaan di atas talian. Dan ini kalau dapat dilakukan dengan baik, seharusnya dapat menghasilkan kesan gandaan ekonomi yang baiklah, kerana disebabkan perniagaan atas talian terdapat permintaan terhadap sektor logistik pula. Jadi ia mewujudkan suatu peluang perniagaan dalam sektor logistik pula. Jadi begitulah saya rasa pihak peniaga perlu cakna tentang norma-norma baru yang telah pun bermula dan bagaimana mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma baru supaya mereka terus mendapat laba ataupun profit, keuntungan dalam perniagaan mereka. Dan Doktor, meskipun ada setengah sektor ekonomi yang sudah mula beroperasi, tapi kita tahu sebelum PKP mereka memang tidak mendapat apa-apa keuntungan kerana tidak boleh melakukan apa jua jenis perniagaan. Tapi selepas bukanya sektor ekonomi ini, mereka masih tidak boleh mendapatkan pulangan yang penuh seperti sebelum ini. Jadi bagaimana sebenarnya peluang PKPB yang ada ini
mereka perlu gunakan sebaiknya untuk mendapat keuntungan kalau tidak penuh seperti sebelum ini, mungkin lebih sikit daripada jangkaan mereka untuk membantu mereka menstrukturkan kembali kedudukan kewangan yang mungkin terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni? Betul, ada disebut tadi kan penstrukturan keuangan dan kita pun sedia maklum bahawa pihak Bank Negara Malaysia pun baru-baru ini telah pun menurunkan kadar faedah sebanyak 50 mata asas, yang mana sekarang ini kadar dasar semalaman berada pada paras 2%, merupakan paras yang terendah semenjak tahun 2009. Jadi seharusnya pihak para peniaga perlu orang kata itu mengambil kesempatan ini untuk melihat semula kedudukan kewangan mereka, sama ada peluang-peluang untuk mereka menstruktur semula kewangan mereka, dan mereka perlu bercakap dengan dengan bank-bank yang mereka telah pun berurus niaga untuk mencari jalan bagaimana kedudukan kewangan itu dapat disusun semula supaya ia dapat merendahkan kos pinjaman tadi itu. Kerana dalam tempoh PKPB ini juga, kalau kita perhatikannya, kos-kos yang lain juga meningkat juga ya. Kerana contoh kos-kos dari segi regulatory requirement untuk contoh sanitasi dan sebagainya, dan juga beberapa keperluan atau protokol-protokol baru yang perlu diadaptasi. Ini merupakan suatu kos perniagaan juga. Jadi mereka kena fikir balik, melihat balik struktur kos mereka dan mencari jalan untuk mengurangkan kos mereka. Kerana kita tahu bahawa masa ini dari segi pendapatan ataupun dari segi hasil memang tak dapatlah hasil itu sama balik macam yang sebelum PKP, kerana ekonomi masih lagi terjejas. Jadi dalam tempoh yang orang kata tu yang masih lagi soft lagi ni, mereka perlu melihat semula internally dalaman mereka dari sudut kewangan untuk mengambil kesempatan tentang peluang-peluang yang telah diberikan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak perbankan, institusi perbankan. Baik Doktor, apabila kita melihat sektor ekonomi dibuka semula, kita lihat banyak gambar yang ditularkan di media sosial berkaitan tentang bagaimana ramai masyarakat yang sudah mula beratur di kedai pajak gadai khususnya. Ini memberikan konotasi bahawasanya pemilikan cash flow ataupun tunai di tangan itu amat penting dalam kita mendepani perintah kawalan pergerakan ini. Jadi bagi doktor sendiri, bagaimana cash flow ataupun tunai di tangan itu menjadi satu aspek keutamaan berbanding simpanan yang diberikan perbandingan bagi setiap masyarakat yang ingin mendepani dan juga meneruskan kehidupan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, Doktor? Betul. Cash ataupun tunai ini memang sesuatu yang penting. Tak kira sama ada mereka tu peniaga ke, mereka itu adalah sebagai seorang individu. Jadi maksudnya simpanan emergency perlu sentiasa ada. Jadi dalam hal ini saya nampak literasi keuangan tu amat penting lah. Terutamanya dalam kita menyusun semula, merombak semula keuangan, baik daripada pihak peniaga sendiri atau baik pihak individu itu sendiri. Kerana kalau kita semua tidak rancang dari segi literasi keuangan ni, maka ia memberikan padah. Kita tak maulah sampai ke tahap yang macam kita tunjukkan sekarang ni, sampai ke peringkat pajak dan sebagainya. Jadi bila nak buat simpanan tu, of course kita fikirkan apakah instrumen yang sesuai, dan pada masa yang sama juga kena fikir kecairan instrumen yang dilaburkan. Kalau pasaran saham bagaimana, kalau unit amanah macam mana, kalau dalam cash, simpanan yang cash ataupun fixed deposit itu macam mana. Jadi ada turutan-turutan kecairan yang perlu kita faham. Kerana kalau tiba-tiba kita perlu kaunter kewangan, kita kena tahu pelaburan mana yang mudah dicairkan. Tapi kalau katakanlah pelaburan yang sedia ini banyak di hartanah katakan. Hartanah kalau kita nak jual memang memakan masa. Berbulan-bulan mungkin makan tahun juga. Jadi perlu rancang dari segi kecairan pelaburan tadi itu supaya kalau berlaku keperluan cash yang mendesak boleh dicairkan dalam masa yang singkat. Bagaimana pula pada pandangan doktor sendiri, mereka yang mengambil peluang daripada moratorium yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini menggunakan lebihan kewangan mereka yang sepatutnya dibayar, contohnya loan rumah mereka, loan persendirian, loan kereta dan sebagainya, dialihkan ke cara kewangan pasif, contohnya mereka melabur ke bank-bank yang berdekatan. Ya. Adakah ini digalakkan untuk mereka lakukan ataupun sebenarnya pada pandangan doktor ada cara lain untuk mereka menghasilkan kewangan secara pasif? Okey, kalau bercakap dengan passive income ni atau pendapatan pasif ni, tak lain tak bukan memang kena melabur lah. Dan buat masa sekarang ni saya nampak banyak avenue ataupun platform yang para pengguna boleh fikirkan, dan terdapat beberapa apps ya sekarang ni yang mana di pihak Bank Islam sendiri pun kami telah melancarkan apps BEST
yang mana para pelabur boleh melabur dalam unit amanah yang ditadbir oleh PIME Investment, dan dalam apps itu tadi kita boleh rancang keuangan kita sama ada kita nak ikut apa yang telah ditentukan oleh apps tadi mengikut sasaran keuangan ataupun kita nak tak ikut kita punya selera lah. Jadi maksud saya itu telah ada platform untuk mereka melabur, dan macam contoh best tadi itu mereka boleh melabur serendah RM10 dan tiada sales charge jualan. Jadi saya rasa ada banyak lagi orang kata tu platform-platform yang sebegini telah ditawarkan dan telah ditadbir urus ataupun telah dilihat dan dipantau oleh pihak security kerajaan Malaysia, segi kerajaan Security Commission yang telah mendapat kelulusan mereka. Jadi terdapat banyak sangat peluang untuk mereka fikirkan untuk menggunakan duit moratorium tadi itu untuk laburkan sedikit dan sebagainya. Dan seperti itu juga kita boleh fikirkan untuk membayar, contoh kita simpan duit itu sikit selain untuk pelaburan, mungkin boleh fikirkan untuk simpan sedikit untuk membayar insurance road tax ataupun cukai jualan, cukai kereta dan insurans kereta lah, yang kita sedia maklum kebiasaannya saban tahun ini merupakan perbelanjaan yang besar juga lah untuk kereta ataupun kenderaan. Dan boleh juga digunakan untuk dari segi maintenance kereta ataupun servis kereta dan sebagainya. Jadi duit-duit ini perlu dirancang supaya dia dapat kata tu melancarkan aliran tunai bagi setiap individu. Okey, dan juga secara ringkasnya doktor, untuk menutup perbualan dan juga kesimpulannya, bagaimana doktor melihat untuk hari-hari yang mendatang dan juga untuk kita berdepani tempoh PKP yang mendatang ini, apakah antara lain kita kata harapan bagi melihat pemulihan dan juga perstrukturan ekonomi semula dapat dijana bersama dengan ketekunan dan juga kerjasama daripada seluruh masyarakat secara keseluruhannya, doktor? Okey, saya nampak pembukaan ekonomi secara berperingkat ni merupakan sesuatu yang sangat-sangat positif, dan kita dapat lihat angka ataupun penurunan wabak ni telah pun terkawal. Jadi kita boleh jangkakan sekiranya trend ini berterusan, kita boleh jangkakan bahawa ekonomi boleh pulih dalam tempoh separuh tahun yang kedua lah, walaupun dalam kadar yang perlahan. Jadi saya rasa rakyat Malaysia perlu terus orang kata tu ikut arahan kerajaan dari segi penjarakan sosial, dari segi penjagaan kebersihan dan sebagainya, supaya trend penurunan wabak ini akan terus dapat dikawal dan insya-Allah dapat terus dihapuskan supaya ekonomi itu akan kembali pulih sedia kala secepat yang mungkin. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid selaku Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam bersama dengan kami untuk kongsi sikit sebanyak berkenaan PKPB yang membantu untuk memulihkan ekonomi. Baik, terima kasih doktor kerana bersama dengan kami.